Jadi suatu ketika diriwayatkan di dalam beberapa kitab, Nabi Sulaiman alaihi salam telah bertemu dengan seekor semut hitam yang kecil. Nabi Sulaiman berjalan suatu hari, dia bertemu dengan seekor semut hitam yang kecil tu. Lalu bila tengok saiz tubuh semut hitam yang kecil, Nabi Sulaiman tanya, "Wahai semut hitam yang kecil, berapakah sumber makanan yang kamu perlukan untuk kamu makan dalam tempoh 1 tahun?" Bila tengok makhluk Allah ni kecil sangat, Nabi Sulaiman tanya, seolah-olah, "Wahai semut, berapa banyakkah yang kamu perlu untuk makan? Tempoh dia 1 tahun. Banyak mana? Besar mana?" Jadi semut yang kecil tadi jawab, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya sumber makanan yang aku perlukan untuk tempoh 1 tahun cumalah sebesar biji gandum." Kecil saja, sebesar biji gandum tu dah boleh tampung kehidupan seekor semut hitam yang kecil untuk tempoh 1 tahun. Kalau kita cuma lekat celah gigi saja besar biji gandum. Tetapi conclusion dia bukan nak kata semut tu makan gandum. Sebesar mana saiz tu yang kita nak kira. Saiz sebesar biji gandum. Sinonim dengan semut ialah gula. Lalu Nabi Sulaiman ambil semut yang dia tanya tadi, dia ambil semut tu, dia letakkan dalam sebuah botol. Nabi Sulaiman ambil semut tu letak dalam botol, dia pun ambil gula sebesar biji gandum, letak sekali. Dia buat demikian nak membuktikan kata-kata semut dia boleh hidup dengan sumber makanan sebesar biji gandum tempoh 1 tahun. Tahun depan aku datang balik cek kamu ni hidup atau dah mati dalam botol. Aku nak uji betul atau tidak cakap kamu dengan makanan sebesar tu kamu boleh hidup setahun. Tiba-tiba cukup genap waktu 1 tahun, datang kembali Nabi Sulaiman cek semut yang dalam botol tadi. Bila Nabi Sulaiman cek dalam botol tadi, semut tu memang masih hidup. Benar kata-kata dia. Tetapi yang berbeza ialah hari tersebut patut makanan cukup-cukup sudah habis, clear 1 tahun. Tetapi yang berbeza ialah makanan tu masih ada separuh. Separuh lagi ada. Dengan kata lain, kalau nisbah kita makan nasi sepinggang sehari, bila duduk dalam botol itu kita makan separuh saja nasi. Tak berani kita nak makan sepinggang sehari. Pasal apa? Lalu Nabi Sulaiman tanya, sepatut hari ini makanan fit dah habis, tapi kenapa masih ada separuh? Lalu semut tadi menjawab, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya sebelum ini, sebelum kamu masukkan aku dalam botol, aku hidup di luar sana dengan bebas. Aku bebas mencari rezeki Allah dan aku bebas menerima setiap rezeki daripada Allah. Aku tak pernah bimbang, aku tak pernah risau. Rasa tak cukup, aku cukupkan. Rasa lapar, aku cari. Rasa dahaga, aku cari. Tak bimbang apa. Tapi bila duduk dalam botol ini, walaupun makanan cukup, kehidupan aku terhad, pergerakan aku terhad, perjalanan aku terhad. Bila terhad, aku ambil kiraan cuma makan separuh daripada biasa. Sebab tu ada separuh lagi. Jadi pasal apa kamu dah tahu makanan tu cukup, kamu makan separuh? Satu benda yang aku bimbang yang tak ada dalam jaminan. Aku bimbang kamu janji setahun, Allah bagi kamu terlupa. Tiba-tiba 2 tahun baru teringat kat aku, kalau aku makan cara biasa, apa jadi? Kalau tiba-tiba 2 tahun dah janji setahun, pipi agak-agak mati ke hidup lagi semut? Semut tu akan mati. Setahun 3 bulan pun akan mati. Aku bimbang tu saja, takut Allah lupakan kamu. Jadi preparation, persediaan, aku makan separuh. Jadi kalau kamu tak teringat setahun pun hidup lagi. Jadi sekarang ini, walaupun jaminan makanan seorang Nabi, jaminan makanan seorang Rasul tetap tidak diterima dengan sepenuhnya oleh seekor semut. Macam kita lah, hidup di luar, rasa lapar kita cari, rasa dahaga kita cari. Tapi kalau orang kurung dalam bilik, orang bagi makanan setahun, kita pun nak makan, tak agak mana dak, kan dia buat terlupa pula. Mati dalam ni, haus dalam ni, dahaga dalam ni. Jadi ini pengajaran kepada kita, hatta benda yang sekecil ini pun tidak ada jaminan pada seorang manusia.
Semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kita nak kaitkan dan nisbahkan rasa syukur ini, tak ada tempat lain yang kita boleh nisbah dan tumpang kecuali Allah lah pemberi nikmat kepada kita atas segalanya untuk kita mengingati Dia. Tapi satu ni ramai manusia lupa. Allah mungkin kita boleh ingat sumber segala nikmat, tetapi yang kita sering terlupa ialah orang, manusia, individu, figure, personality yang melorongkan nikmat ini kepada kita. Yang membuka pengetahuan nikmat ini kepada kita siapa? Siapa yang Allah pilih sebagai kekasih Dia, yang dapat kita kenal nikmat ini, kenal Allah, kenal agama, kenal Islam? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Allah, jangan sesekali lupa manusia ini, lupa insan ini, lupa kekasih Allah ini. Kalaulah satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, Allah boleh 10 kali. Maksudnya itulah ketinggian kedudukan darjat Rasulullah di sisi Allah. Jadi kalau kita hari ini terima nikmat, orang yang pernah memperkenalkan kita kepada pemberi nikmat itu siapa? Rasulullah. Barulah terbukti kita benar-benar mengasihi beliau, mencintai beliau, menyayangi beliau, merindui beliau. Lihat beberapa contoh orang sahabat tentang kecintaan mereka yang begitu agung dan indah kepada Rasulullah. Ambil beberapa contoh sahabat utama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat tak masa peristiwa hijrah Nabi, Abu Bakar lah yang menemani, Abu Bakar lah yang iring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan. Tiba-tiba Rasulullah rasa haus, Rasulullah rasa dahaga, singgah di perkampungan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni perkampungan tu banyak pelihara kambing. Harap-harapan adalah dapat segelas 2 susu kambing untuk hilangkan dahaga sepanjang perjalanan. Tapi sayangnya kambing-kambing banyak yang sudah berumur. Sayangnya kambing-kambing banyak yang sudah tua. Cerak sikit langsung tak keluar ayat. Cerak sikit setitik 2 titik. Dengan mukjizat Rasulullah, Rasulullah pegang kantung susu kambing tu, perang apa jadi? Keluar susu yang banyak. Lalu Abu Bakar bila tengok susu banyak keluar, dia ambil gelas, dia tadah susu tersebut. Dia memang rasa dahaga yang berangatan, tetapi dia minum dulu ke dia ambil gelas bagi kat Rasulullah? Dia ambil gelas walaupun dalam keadaan dahaga bagi kat Rasulullah. Dia lebih cinta tengok Rasulullah yang minum dulu, lebih bahagia hati dia tengok Rasulullah minum dulu. Datanglah mukjizat yang kedua, mukjizat kecintaan yang tinggi. Bila tengok Rasulullah minum, dia hilang dahaga secara automatik, tak payah minum pun. Dia dahaga tadi, bila bagi kat Rasulullah, tengok Rasulullah minum dulu, tengok Rasulullah boleh hilangkan dahaga, tengok Rasulullah boleh lepaskan dahaga, dia jadi hilang lagu tu je dahaga. Tak minum susu pun tak apa. Inilah bukti cinta yang tinggi, kasih yang tinggi kepada seorang kekasih Allah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam gua bagaimana dia sanggup menahan kesakitan gigitan ular, kala jengking dan sebagainya, semata-mata demi untuk Rasulullah. Begitu juga dengan sahabat kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tak adalah orang yang jiwa paling bengis, jiwa paling pemarah, jiwa paling keras sahabat yang bernama Sayyidina Umar. Tiba-tiba dalam satu perjalanan suatu hari, Rasulullah telah pegang tangan dia. Rasulullah pegang tangan Sayyidina Umar. Lalu waktu Rasulullah pegang, apa Umar rasa? Tidak ada manusia yang paling aku kasihi, aku cintai dan aku sayangi pada saat ini kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah pegang tu ada daya, ada efek untuk dia. Bayangkan kalau hari ini Rasulullah masih hidup dan Rasulullah pegang tangan kita, apa perasaan kita? Tak dapat digambarkan, tak dapat dibayangkan. Kulit seorang kekasih Allah, kulit seorang Nabi, kulit seorang Rasul pegang anggota kita, tangan ke, kepala ke, muka ke, kaki ke dan sebagainya. Tak dapat bayangkan keseronokan yang cukup tinggi.
Jadi bila duk berjalan tu, dia sebut seperti itu, lalu Rasulullah bertanya, wahai Umar, tentunya kamu mempunyai isteri, tentunya kamu mempunyai anak, tentunya kamu mempunyai harta. Di antara isteri dan aku, manakah yang lebih kamu kasihi? Di antara isteri kamu tu dengan diri aku, yang mana kamu paling kasih? Sesungguhnya diri kamulah wahai Rasulullah yang aku paling sayang, paling kasih, paling cinta berbanding dengan isteri aku. Bagaimana pula dengan anak kamu? Kamu jugalah yang lagi aku sayang, lagi aku kasih, lagi aku cinta berbanding dengan anak-anak aku. Bagaimana dengan harta benda kamu? Kamu jugalah yang lebih aku sayang, lebih aku kasih, lebih aku rindu daripada harta benda aku. Sekarang Umar, aku bertanyakan yang terakhir. Di antara diri kamu sendiri dengan aku, yang mana kamu paling kasih? Sesungguhnya aku lebih mengasihi diri aku sendiri, sayang ke aku sendiri berbanding dengan kasih dan sayang kepada kamu wahai Rasulullah. Kalau demikian jawapan kamu wahai Umar, sesungguhnya iman kamu masih belum sempurna. Kita tolak isteri ke tepi, dianggap sempurna. Tolak anak ke tepi, dianggap sempurna. Tolak harta ke tepi, dianggap sempurna. Tapi kalau kita masih belum mampu tolak diri kita sendiri, masih tak sempurna. Lalu Rasulullah kata, aku berikan kamu sedikit masa untuk berfikir tentang soalan yang terakhir tadi. Mungkin ada perubahan pada jawapan kamu. Lalu Rasulullah membiarkan Umar pergi seketika. Jadi mungkin dia duk berfikir perkataan dan jawapan dia tadi, kemudian dia datang balik. Sekarang wahai Rasulullah, diri kamu lebih aku kasih, aku cinta dan sayangi berbanding dengan diri aku sendiri. Sekarang sempurnalah iman kamu wahai Umar. Jadi bila cerita ni masyhur, dan Umar sendiri pernah ceritakan kisah ni yang berlaku antara dia dan Rasulullah kepada anak-anak dia. Antara anak Sayyidina Umar yang paling masyhur dan popular siapa? Abdullah bin Umar, Ibnu Umar tu. Jadi Ibnu Umar nak tahu kenapa bapa dia boleh berubah. Jadi dia tanya, yang Rasulullah bagi masa suruh bapa berfikir tu, apa yang bapa fikir sebenarnya sehingga jawapan bapa boleh berubah? Sebenarnya aku banyak fikir tu, fikir ni, fikir tu, fikir ni, satu benda saja. Aku terfikir sekiranya besok tu dah berlaku hari kiamat. Aku terfikir besok dah berada di padang mahsyar. Sekarang kalau dah kiamat, sekarang kalau dah berada di padang mahsyar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memerlukan aku ke, atau aku yang lebih perlu kepada Nabi di mahsyar besok? Itu je aku terfikir. Kalaulah Nabi lebih memerlukan aku, jawapan aku akan tetap sama. Tapi aku fikir bukan demikian. Aku ini Umar yang memerlukan Rasulullah. Aku yang perlu Rasulullah, maka jawapan aku selepas itu berubah. Rasulullah yang lebih aku sayang dan kasih berbanding diri aku sendiri. Inilah bukti-bukti kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh yang terakhir, sahabat Sawad bin Ghaziyah sebagai contoh. Pernah dengar tak sahabat nama Sawad? Mungkin ramai yang tak perasan atau tak pernah tahu pun ada sahabat nama Sawad bin Ghaziyah. Sahabat yang nama Sawad bin Ghaziyah ni, spesialis dia ialah poster dia, bukan poster P-O-S-T-E-R, tu poster gambar. Poster P-O-S-T-U-R, poster tubuh, kerangka tubuh. Dia berbeza sebab dia ni besar, dia ni mungkin gemuk gedempul sikit. Jadi dalam satu peperangan, minta maaf saya lupa perang apa, masa tu peperangan baru nak bermula. Jadi Rasulullah duduk di depan sebagai jeneral yang mengarah. Rasulullah minta para sahabat yang duduk saf depan, barisan depan, betulkan barisan, luruskan barisan. Jadi sahabat pun kuda-kuda nyi, betulkan barisan. Tiba-tiba sahabat yang nama Sawad, sebab tubuh dia besar, jadi bengkok sikit barisan. Rasulullah ulang sekali lagi, betulkan barisan, luruskan barisan. Nyek, tak betul juga Sawad. Kalau tadi Rasulullah perintah umum, kali ini Rasulullah bagi khusus.
Sawat, betulkan barisan. Sawat, luruskan barisan. Dia pun buat-buat, tak jadi juga. Bila tak jadi, Rasulullah pun terus pergi dekat dengan sawat. Kebetulan masa tu di tangan Rasulullah ada kayu sugi. Tahu kayu sugi? Yang untuk gosok gigi tu. Jadi bila dia tak betul, Rasulullah kata sawat, sambil sawat tu Rasulullah cucuk kayu sugi dekat perut dia. Dekat perut sawat tadi. Sawat, betulkan barisan. Sawat, luruskan barisan. Rasulullah cucuk. Tiba-tiba mungkin teragak kuat cucukan Rasulullah. Sawat kata, aduh sakitnya wahai Rasulullah. Rasulullah tu tercucuk kuat, sakit perut dia. Dia kata, demi Allah yang menurunkan wahyu dan kebenaran kepada kamu wahai Muhammad, kalaulah tidak kamu, maksudnya kalau orang lain, aku minta ganti, aku nak cucuk balik perut dia. Tapi sebab yang tercucuk tu kamu, jadi aku segan lah. Tapi kalau orang lain, memang aku minta dengan kamu nak cucuk balik perut dia, sebab dia cucuk sakit sangat. Oh, tidak demikian wahai sawat, sebab aku telah menyakiti kamu. Sekarang juga aku minta kamu ambil kayu sugi ni. Rasulullah selak baju dia, nampak perut. Balas balik wahai sawat, sekarang juga. Waktu nak perang ni, dah dia kata lagu tu, Rasulullah selak. Jadi agak-agak kalau kita dibagi macam tu, nak cucuk tak perut Nabi? Tidak. Dia lepaskan kayu sugi itu sampai jatuh ke tanah dan dia memeluk perut Rasulullah. Wahai Rasulullah, mana mungkin aku akan melakukan demikian terhadap diri kamu. Sekarang pun kamu tahu perang mula berkenyamuk. Perang akan bermula sekejap lagi. Inilah peluang yang aku dapat memeluk erat anggota tubuh kamu. Sebab aku tidak tahu selepas perang ini bermula, mungkin aku akan hidup atau aku akan mati. Dan kalau aku mati, aku tidak akan dapat peluang seperti ini lagi. Jadi memang dia meninggal pun. Dia meninggal syahid dalam perang tersebut, Sawat bin Ghaziyah. Ini bukti cinta seorang sahabat. Tapi hari ini, ketiga-tiga konteks sahabat ini kita tidak akan mampu berpeluang langsung. Sayyidina Abu Bakar bagi susu dekat Rasulullah. Hari ini kita tidak akan berpeluang lagi memberi sesuatu kepada Rasulullah, dan mustahil sama sekali untuk Rasulullah memberi sesuatu kepada kita hari ini. Konteks yang kedua, kita mustahil sama sekali untuk memegang lagi tangan Rasulullah, dan mustahil yang amat sangat untuk Rasulullah bangkit hidup kembali untuk pegang tangan kita. Dan konteks yang ketiga, mustahil untuk kita dapat peluk tubuh Rasulullah, dan juga amat mustahil untuk kita dipeluk oleh Rasulullah. Itu semua tak mungkin dan mustahil sama sekali. Tetapi Rasulullah meninggalkan dua perkara. Itulah Al-Quran, itulah hadis. Jadi terimalah pemberian Rasulullah dalam kedua bentuk tersebut. Peluklah kedua pemberian Rasulullah dalam bentuk tersebut. Genggam erat-erat kedua-dua pemberian Rasulullah dalam bentuk tersebut. Peganglah Al-Quran, peluklah Al-Quran. Peganglah sunnah, peluklah sunnah. Untuk berlaku konteks sahabat tadi amat tidak mungkin dan amat mustahil lagi. Tetapi ingatlah, Rasulullah lebih merindui ikhwan-ikhwan, iaitu manusia-manusia yang beriman kepadanya dalam keadaan mereka belum pernah melihat Rasulullah. Rasulullah rindu kepada umat ini. Sahabat pun rasa cemburu, sahabat pun rasa dengki bila Nabi rindu kepada ikhwan di akhir zaman. Siapa? Mereka tak pernah bersama dengan aku, tak pernah tengok aku, tak pernah tinggal dengan aku, tapi di akhir zaman mereka rindukan aku, mereka cintakan aku, mereka kasihkan aku, mereka sayangkan aku, walaupun mereka tak pernah jumpa aku. Jadi kita nak jadi ikhwan yang seperti itulah, untuk mengingati kepada orang yang melorongkan, memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم